ini kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha, hilangkan sentak. Yo, Assalamualaikum. Thank you datang lagi ke channel aku Azhan Rani. Okey, hari ni nak cerita pasal acah hiking. Okey, kalau korang tengok dekat dalam aku punya hashtag di Instagram sebelum ni, aku suka gunakan hashtag acah hiking. Jadi, untuk segmen kali ni aku nak kongsi sikit cerita tentang Gunung Murut, sebuah kawasan pegunungan di negeri Sarawak, di sebelah lawas sana. Dan pengalaman 5 hari aku dalam hutan di kawasan Gunung Murut. Rindu hiking, acah hiking. Ya. Assalamualaikum. Ini 10 bulan 12 10 Disember 2016. Ayam tak bokok kat sini. Bentar lagi takkan Itu Bob, sahabat aku yang kalau kau perasan dia selalu ada dalam iklan Petronas, iklan Twisties, iklan Raya, macam-macam iklan. Dan ini di airport Miri waktu subuh dan kami nak bergerak ke Bakallalan. Okay, so kami menggunakan flight Twin Otter yang kapasiti dia sangat kecil, 2 kipas. Dan nak pergi kat sini sebenarnya kat airport ni ada kejadian sebab kami bawa barang lebih muatan. Sebab nak naik flight ni kita kena timbang badan kita dan cuma dibenarkan 10 kilo je. So dalam kami yang ramai ni, so ada lebihan lebih kurang 100 kilo dan kita kena keluarkan 100 kilo tu balik. Dan agak masa ni tengah bincang lah ni. So kebanyakannya barang makanan, beras dan sebagainya. Jadi ada problem, kita kena atur balik ration kami sebab kami akan ada 5 hari dalam hutan. So inilah tim kami semuanya. Aku rindu tim ni. Masa ni pengalaman pertama aku naik kapal terbang jenis Twin Otter. Nampak kena timbang badan sendiri dan juga barang-barang. Kami diberitahu 20 kilo je seorang boleh bawa. Dan masa ni aku seronok sangat sebab mesin timbang tu kata aku gemuk, bongoknya mesin. Ni dalam flight Twin Otter tu. Dan masa ni sebenarnya kami sangat letih sebab kami delay 1 jam lebih flight ni kerana barang-barang kami lebih muatan. So ada 100 kilo kena reject dan kena tinggalkan saja di airport Miri tu. Nampak Bob dah letih. Aku sempat talkinkan dia dan kemudian berdoa semoga dia akan bangun, embus sikit. So yang lain-lain pun dah koyak, letih, dan kami mendoakan sajalah mana-mana yang dah pergi dulu. Cikgu Ros pun sempat didoakan. Nampak airport tu. Ini di lawas dan kita tak turun kat sini sebab ini hanya transit saja. Itu pilot kami dari Terengganu tak silap aku. Dan pembantu pilot kami perempuan sebenarnya. So agak seram sebenarnya naik Twin Otter ni sebab kapal terbang dia kecil, goyang. Dan nampak ni bila turun macam ni kami boleh nampak sebab dekat sangat dengan pilot. Tapi ni latihan yang bagus untuk aku sebab lepas tu aku ke Everest Base Camp di Nepal, airport dia lagi bahaya dan aku rasa macam taklah cuak sangat kan. Ini di Bakallalan dan waktu ni dah pukul 10 pagi ke 11 pagi macam tu. Kami terus naik 4x4 yang dah tunggu kami dan perjalanan dalam 1 jam lebih kak. Dan kami dibawa ke Long Repo, di mana di Long Repo ni bermulalah hiking sebenar kami. Kalau tak naik 4x4 ni lambat lagi. Visual cantik ni datang dari salah seorang pendaki dalam tim kami ni, Haris. Okey, Haris ni memang best gambar-gambar dia. So aku ambil gambar dia dekat sini, video ni untuk diabadikan dalam channel aku ni. So macam ni lah pemandangan hari pertama kami naik 4x4 ni. Dan ini Gukang, kami punya guide dan dia memang orang dekat sana. So inilah Lepo Bunga. Iaitu dari Lepo Bunga ni kami mula berjalan. Dan waktu ni dah hampir petang dah, pukul 3 lebih.
So kami perlu sampai ke church camp, base pertama kami yang kami akan tidur di situ. Dan ini ada jambatan sukacita dan ada kejadian sebenarnya dekat sini. Nampak tu kaki aku tu. Selesai sikit. Sebenarnya aku dah mengantuk ni. Cerita aku ni panjang. Okey, macam aku cakap tadi, bila dah sampai Long Repo tu, bermulalah hiking pertama kami. Dan kami kena berjalan dalam 3 jam setengah ke 4 jam macam tu untuk sampai ke yang dinamakan camp, church camp, di mana kami akan bermalam di situ. Church camp ni sebenarnya sebuah perkampungan yang agak besar dan memang ada church kat situ. Sebab tu dinamakan church camp dan tempat tu kosong. Hanya akan dipenuhi setahun sekali oleh pemilik ataupun orang kampung yang ada sawah. So ada upacara dan ritual yang setiap tahun dekat sana. So maklumat lanjut korang boleh google lah tentang church camp ya, di sana tu. Okey, biasanya pesta padi dia akan ada dekat sana setiap setahun sekali kalau tak silap. Dan banyak rumah kosong kat situ lah. So kami akan bermalam di rumah situ. So guide yang bawa kami, Gukang, dia dah deal dah dengan owner rumah mana yang kita akan duduk nanti. Rumah tu kosong. So ada kejadian sebenarnya bila nak sampai ke church camp tu, di mana aku injured. So agak petang dah, agaknya aku terleka masa berjalan. Kaki aku termasuk dalam sebuah lubang dan tak perasan kan dalam hutan kan. So dekat ankle aku tu meletup bunyi dia. So memang sangat sakit. Masa tu lebih kurang dalam beberapa ratus meter lagi nak sampai ke church camp tu. So memang berpapah lah aku ke church camp tu. Dan kaki aku agak serius kecederaan dia. Susah nak berjalan. Tu baru day 1 tu. Esoknya sepatutnya kami akan bergerak ke summit, iaitu di puncak Gunung Murut. So macam mana? Boleh jalan ke tak? Aku ngantuk lah. Kau nak dengar cerita aku ni? Atas kaki aku tu ada halia sebab malam tu dia orang nak buat sup kaki buat makan malam. Halia tu pula dilinyik dengan tin Coca-Cola sebab tak ada penumbuk. Bukan, sebenarnya kaki aku tu bengkak sangat malam tu. Jadi dia orang buat petua orang gunung, lenyekkan halia, letak dekat tempat bengkak tu dan dibalut. Aku tak ada choice malam tu. Aku kena berdoa saja supaya esok kaki aku sembuh dan aku boleh jalan. Cuaca sangat sejuk malam tu dan kalau aku tak boleh jalan, aku kena tinggal seorang-seorang dekat camp tu. Diorang semua akan terus naik Gunung Murut, puncak Gunung Murut, turun dan keesokannya kita orang kena berjalan 4 hari lagi menuju ke Bakallalan. Apa choice aku ada? Terima kasih Capek, Mel, Ferhat yang banyak tolong aku. Aku memang ingat korang. Cerita aku di Gunung Murut ni memang panjang. Ini baru hari pertama di sana dan aku ada 4 hari lagi cerita dia yang aku belum ceritakan lagi. So aku stop sini dulu sebab aku tak nak ini nanti jadi macam telenovela Mexico. Okay, ini YouTube je. Okay, kita stop sini dulu, nanti free aku sambung. Terima kasih kepada yang sudi dengar sampai sekarang ni. Dan jangan lupa like, subscribe, komen channel aku ni. Okay, jadi hikers ni sebenarnya memang dia akan cari puncak-puncak yang tertinggi. Aku pun sebenarnya acak-acak hikers je. Aku bukanlah hikers kental. Aku cuma ada minat dekat situ. Cuma aku nak bagi tahu apabila macam aku sendiri naik gunung yang paling tinggi yang pernah aku naik, mungkin di Everest Base Camp ataupun di Gunung Kalapata yang tinggi sedikit. Dia tempat dia sama je dekat Nepal tu. Tapi percaya tak, bila aku dah mencapai ketinggian yang itu, ada lagi gunung yang tinggi. Kalau Everest Base Camp baru tinggi itu, Gunung Everest aku ada 3 bulan lagi nak capai. Daripada Everest Base Camp tu saja. Ni nak capai tu lain. Nanti aku akan ceritakan segmen yang lain. Jangan confuse Ramai akan ucap tahniah kata aku pernah naik Everest. Bukan, aku belum naik Everest. Aku baru sampai base camp dia saja. Okay.
So sebenarnya tinggi mana pun kita pergi, kita takkan dapat mencapai awan. Awan masih jauh, nampak ni? Awan jauh lagi. Aku dah tinggi dah ni, tapi tak dapat nak capai awan. Jadi belajar merendah diri. Gunung akan tetap tinggi, kita jangan tinggi. Biar anjing menyalak bukit. Kalau kau bukan anjing, kau senyap-senyap je tu.